Buletin pagi 29 Disember bersama saya Muhammad Syafiq Adnan. Paparan utama pagi ini. Petronas sahkan bahan api dan air bercampur akibat tangki bocor. Bersatu angkat agenda Bumiputra sebagai dasar nasional. Bom meletup berhampiran piramid Giza, 3 warga Vietnam dan seorang pemandu pelancong maut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Stesen minyak Petronas Solaris Best Raya yang ditutup susulan kerja penyelenggaraan kini beroperasi semula dan dibuka untuk perniagaan. Dalam satu kenyataan, Petronas Dagangan Berhad PDB memaklumkan tindakan menutup stesen berkenaan semalam selepas mendapati terdapat kebocoran di salah satu tangki yang mencemarkan bahan api dengan air. Tindakan pemulihan sudah dijalankan untuk mengeluarkan bahan api yang tercemar dan mengasingkan tangki yang terjejas. Pasukan pemeriksaan teknikal berada di stesen terbabit bermula malam semalam sehingga hari ini untuk tindakan selanjutnya jika diperlukan. Kenyataan itu sekali lagi menekankan permohonan maaf pihak Petronas di atas kesulitan yang dialami. Akibat kebocoran tangki berkenaan menyebabkan kira-kira 30 kenderaan mengalami masalah dan terkandas dekat lebuh raya Sungai Besi selepas mengisi minyak di stesen terbabit. PDB juga sudah menghubungi semua pelanggan terbabit dan akan mengambil tindakan sewajarnya termasuk memberi pampasan. Pengusaha stesen minyak di Perlis diingatkan untuk mendapatkan kelulusan pejabat KPDN HCP negeri jika ingin menutup atau memendekkan operasi mereka. Jaminan turut diberikan berdasarkan rekod 29 daripada 33 stesen minyak di seluruh Perlis yang diperiksa sejak 2 hari lalu mendapati mempunyai bekalan mencukupi. Penolong pengarah penguatkuasaan KPDN HCP Perlis, Muhammad Rizam Baharum, berharap pengguna tidak membuat pembelian panik kerana bekalan bahan api mencukupi. Pengguna juga diminta membuat aduan jika ada stesen yang menutup operasi mereka. Kalau letak kod awal, kalau ada minyak, so kalau kita ada aduan, kita akan hantar tim untuk pergi pemeriksaan. Kenapa dia letak kod? Ada sama ada island dah rosak ataupun sistem dah rosak. Kita akan buat pemeriksaan dululah. Kalau salah saja itu memang menjadi salah. Kalau saja kita pemeriksaan dan kita dapat dia saja letak tanpa ada sebab, memang menjadi satu kesalahan. Ujarnya setakat ini pihaknya ada menerima satu permohonan daripada pengusaha stesen minyak untuk menutup operasi pada malam sambutan tahun baru. Bagaimanapun permohonan itu ditolak mengikut Akta Kawalan Bekalan 1974. Bersatu. Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu akan memperjuangkan agenda Bumiputra baru sebagai agenda nasional. Presiden Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata perkara tersebut akan dicadangkan kepada Majlis Presiden Pakatan Harapan dan Kabinet agar dijadikan dasar teras kerajaan. Tan Sri Muhyiddin menegaskan perkara itu pada perasmian Perhimpunan Agung Tahunan Sayap Sri Kandi dan Armada malam tadi di Putrajaya. Usaha itu membolehkan agenda memperkasa golongan Bumiputra negara ini terus menjadi keutamaan. Agenda Bumiputra yang baru ini, saudara, akan berasaskan konsep perkongsian kemakmuran bersama yang saksama, atau dalam bahasa Inggeris juga dengan izin Equitable Shared Prosperity. Equitable Shared Prosperity ESP. Dan menerusi kerangka baru ini, semua rakyat akan dapat menikmati kemakmuran negara secara bersama, di mana tidak ada mana-mana kumpulan rakyat yang ketinggalan. Kejayaan ekonomi tidak lagi akan diukur berdasarkan kadar pertumbuhan ekonomi semata-mata. Tetapi yang lebih penting ialah peningkatan kuasa beli rakyat secara menyeluruh dan penghapusan jurang pendapatan antara kaum
kelas dan wilayah. Dalam pada itu, memokan kononnya orang Melayu hilang kuasa politik selepas Pakatan Harapan mengambil alih pentadbiran Putrajaya adalah tidak benar sama sekali. Apa yang terjadi adalah UMNO yang takut hilang kuasa kerana bimbang salah laku pemimpin parti itu terbongkar. Saya nak beritahu orang Melayu setelah Pakatan Harapan menang pilihan raya, orang Melayu tidak hilang kuasa. Yang hilang kuasa ialah UMNO. Betul? Untuk mendukung kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan seperti mana yang termaktub di dalam perlembagaan persekutuan. Dengan kata lain, kedudukan agama Islam akan terus terpelihara di bawah pentadbiran kerajaan Pakatan Harapan. Betul? Beliau yang juga Menteri Dalam Negeri turut mencadangkan penubuhan sebuah majlis permuafakatan ummah dianggotai wakil kerajaan dan badan-badan Islam untuk bersama menyumbang kepada pembangunan ummah di Malaysia. Tan Sri Muhyiddin juga mahu sokongan padu terus diberi kepada Pengerusi Bersatu Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam usahanya memulihkan negara dan sekali lagi melonjakkan Malaysia ke mercu kejayaan dan kegemilangan di persada dunia. Dalam pada itu, perwakilan Armada dan Sri Kandi disuruh untuk memperbanyakkan program kaderisasi bagi menarik minat golongan muda yang berbakat untuk menyertai Bersatu. Dan di sinilah medan latihan untuk saudara-saudara mengasah bakat kepimpinan sebagai persediaan untuk mengemudi parti suatu hari nanti. Justru perbanyakkan program-program kaderisasi untuk menarik minat anak muda yang berbakat menyertai Bersatu. Jangan halang, jangan sekat mereka. Sediakan program latihan kepimpinan yang mantap untuk mereka. Bukalah ruang yang seluas-luasnya kepada anak-anak muda di luar sana untuk menyertai Bersatu dan menyumbang kepada parti kita. Tegas beliau, pimpinan Bersatu sentiasa terbuka untuk menerima pandangan daripada setiap ahli armada dan Sri Kandi. Justru mereka wajar diberikan peluang untuk mengambil bahagian secara lebih bermakna dalam mencorakkan masa depan parti dan negara. Bekas Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli dilantik sebagai naib Presiden Parti PKR bagi penggal 2018-2021. Beliau yang tewas dalam pemilihan PKR yang lalu disenaraikan antara 18 jawatan lantikan baru membarisi Majlis Pimpinan Pusat selepas diputuskan pada mesyuarat MPP semalam. Perkara itu diumumkan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu kenyataan yang dikeluarkan di laman Facebook rasmi PKR. Turut dilantik memegang jawatan naib Presiden Ahli Parlimen Tanjung Malim Charlie Kang dan Ahli Parlimen Seratok Ali Biju mewakili negeri Sabah dan Sarawak. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail kekal sebagai Setiausaha Agung PKR manakala Adun Semambu Lee Chian Chung dilantik sebagai Bendahari Agung. Jawatan Ketua Penerangan diberikan kepada Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya Datuk Seri Syamsul Iskandar Mat Akin dan Ahli Parlimen Setiawangsa Nik Nazmi Nik Ahmad dilantik sebagai Setiausaha Pengelola. Mesyuarat turut menamakan Tian Chua untuk mengetuai jawatan kuasa keanggotaan dan Dr. Lee Boon Chai yang juga Timbalan Menteri Kesihatan mengetuai jawatan kuasa sistem pemilihan parti. Menurut Datuk Seri Anwar, pelantikan baru ini melambangkan gandingan pimpinan dari seluruh pelosok negara yang pelbagai kaum merangkumi tua dan muda, lelaki dan wanita yang merupakan kekuatan keadilan sambil menaruh harapan ke semua mereka dapat memikul amanah besar untuk menunaikan harapan rakyat dalam era Malaysia baru. Timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Muizzin Shah bertitah negara akan berada dalam keadaan aman dan rakyat dapat hidup dalam suasana harmoni selagi undang-undang dipatuhi dan dihormati. Sebaliknya, apabila undang-undang dipinggirkan akan menyebabkan ramai insan yang tidak berdosa menjadi bangsa. Sultan Nazrin bertitah dalam majlis pengundian watikah pelantikan Ahli Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dan Hakim serta pendaftar Mahkamah Syariah di Bukit Jambul siang tadi. Titah baginda negara akan aman dan rakyat dapat hidup dalam suasana harmoni selagi undang-undang dipatuhi dan dihormati. Sebaliknya, apabila undang-undang dipinggirkan dan manusia memilih kekuatan atau kelebihan dengan menggunakan jawatan, kekayaan, kekerasan, rasuah, nafsu dan tipu hela, maka semakin ramai insan yang tidak berdosa menjadi mangsa. Mengambil contoh insiden rusuhan yang menimpa Allahyarham Muhammad Adib, Sultan Nazrin bertitah
pertikaian bilik tapak tanah antara jawatan kuasa kuil dan pemaju hartanah telah mendorong beberapa pihak mengetepikan proses undang-undang. Penyelesaian yang dilakukan mereka mengumpan kepada malapetaka yang sepatutnya tidak berlaku. Baginda tidak dapat menahan sebab dan menitiskan air mata ketika bertitah mengenai insiden itu. Baginda menzahirkan ucapan takziah kepada ahli keluarga Allahyarham Muhammad Adib dan meminta para hadirin membaca surah Al-Fatihah sebelum mengakhiri titah ucapannya. Bekas Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Hajiji Nur menafikan pembaitan beliau dan bekas pemimpin UMNO Sabah berhubung penyebaran satu surat sulit berkaitan projek kad pengenalan IC. Datuk Hajiji yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sulaman berkata beliau tiada kaitan langsung dengan tuduhan itu yang antara lain mengaitkan Parti Pemimpin Bersatu Malaysia Bersatu dengan projek IC bagi menambah keahlian parti itu di Sabah. Memetik kenyataan yang dikeluarkan, beliau berpendapat terdapat pihak tertentu yang berniat jahat sengaja mengaitkan namanya dan nama Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad serta bersatu dengan projek IC. Beliau sudah menyiasat perkara itu dan sudah mengarahkan peguam untuk mengambil tindakan undang-undang termasuk menyaman pihak tidak bertanggungjawab menyebarkan fitnah itu. Beliau turut mengingatkan pengamal media sosial supaya lebih berhati-hati, beretika dan bertanggungjawab serta tidak menyebarkan berita fitnah kerana ia akan mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Sebelum ini, sebuah portal tempatan menyiarkan satu artikel berpandukan satu surat sulit ditandatangani Datuk Hajiji mengandungi maklumat yang dikaitkan dengan projek IC. Yayasan Pulau Orang Utan Bukit Merah YPOUBM sedang menunggu laporan penuh daripada pihak bomba berkaitan insiden kebakaran yang berlaku di jeti utama Pulau Orang Utan Khamis lalu. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. D. Sabapati, kejadian kebakaran yang berlaku pada jam 6.20 petang itu hanya membabitkan kedai cedera hati di jeti pulau berkenaan. Menerusi kenyataan media dikeluarkan MK Land, Dr. D. Sabapati memaklumkan kebakaran berkenaan terkawal kerana hanya berlaku di gerai cedera hati di jeti berkenaan dan tidak merebak ke kawasan lain di pulau itu. Malah tiada sebarang kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan kerana kejadian terbabit berlaku selepas waktu lawatan ke Pulau Orang Utan. Pihak bomba yang tiba sekitar jam 8 malam berjaya mengawal serta memadamkan kebakaran 15 minit kemudian. Jelas Dr. D. Sabapati lagi, pihaknya sentiasa menitik beratkan keselamatan pengunjung, kaki tangan dan haiwan-haiwan termasuklah orang utan yang berada di pulau berkenaan. Lapan anggota pasukan gerakan UMNO PGA Batalion 2 Kulim Kedah termasuk seorang berpangkat inspektor cedera apabila sebuah trak jenis Land Rover yang dinaiki mereka terbabas di selekoh kilometer 33.3 Jalan Kaki Bukit Wang Kelian Perlis semalam. Ketua Polis SAC Nur Musa Muhammad mengesahkan kemalangan berlaku ketika pasukan itu dalam perjalanan menuruni bukit dari Wang Kelian ke kaki bukit sekitar jam 3.30 petang. Katanya Land Rover yang dipandu Konstable Muhammad Hairi Muhammad Adnan hilang kawalan lalu terbabas dan merempuh penghadang jalan sebelum melanggar sebatang pokok. 7 lagi yang terbabit kemalangan itu ialah Inspektor Muhammad Sahidi Pauzi, Korporal Muhammad Syafiq Muhammad Rosli, Lance Korporal Khairul Anwar Kasim, Korporal Muhammad Hafizuddin Winzi, Korporal Muhammad Syarifuddin Abdul Majid, Korporal Nasir Kadiri dan Korporal Muhammad Faizul Muhammad Dom. Menurut Nur Musa lagi, kesemua mangsa dihantar ke Hospital Tuanku Fauziah HTF Kanggar untuk menerima rawatan.